Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua iaitu set. Jadi inilah dia tajuk yang kedua dalam semester 2 SVM dan ini merupakan kuliah kita yang pertama. Okey, dalam tajuk set ni ada 5 perkara yang kamu akan belajar. Yang pertama adalah berkaitan set itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan gambar Raja Venn, set semesta dan set pelengkap. Yang ketiga, persilangan set. Yang keempat, kesatuan set. Dan yang kelima, gabungan operasi set. Okay, nanti kita akan tengok latihan soalan peperiksaan untuk tajuk set. Untuk hari ini, kita akan belajar terlebih dahulu. Yang pertama iaitu set. Okey, untuk yang pertama, 2.1 set. Okey, ada 3 perkara yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah berkaitan dengan simbol bagi unsur kepada suatu set. Okey, jadi simbolnya adalah seperti ini. Kita panggil dia sebagai epsilon. So, simbol epsilon ni menunjukkan dia adalah unsur kepada suatu set. Okey. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang bilangan unsur bagi suatu set. Jadi, simbol dia kita tulis dia sebagai NA. N adalah bilangan, maksudnya number kan, bilangan. A itu adalah set A. Jadi, NA bilangan bagi set A. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kesamaan set. Kita akan tengok antara dua set tu adakah dia mempunyai unsur yang sama. Kalau sama, maksudnya kita boleh katakan set A sama dengan set B. Kita tulis A sama dengan B. Okay, jadi untuk hari ni sikit je kita belajar dulu berkaitan set. Kita nak tengok tentang simbol bagi unsur kepada suatu set. Okay, jom. Okey, simbol epsilon ni maksudnya adalah simbol tu menunjukkan unsur kepada suatu set. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Dengan menggunakan simbol epsilon, lengkapkan yang berikut. Diberi set A sama dengan gandaan bagi 3 kurang daripada 15. Okey, kita tengok soalan A. 2, tempat kosong A. Jadi kita nak kenal pasti adakah 2 ni merupakan unsur kepada set A. So, kita kena lengkapkan ruangan tempat kosong tu dengan simbol epsilon. Seterusnya 12 tempat kosong A. Adakah 12 ni unsur kepada A? Soalan C, 6 tempat kosong A. Adakah 6 ni unsur kepada set A? Dan soalan D, 4 tempat kosong A. Jadi adakah 4 ni unsur kepada set A? Jadi untuk kena pasti sama ada 2, 12, 6 dan 4 ni merupakan unsur bagi set A. Jadi kita tengok semula set A ni adalah gandaan bagi 3 kurang daripada 15. Jadi, unsur dalam set A ni adalah sifir 3. Bermula dengan nombor 3, seterusnya gandaan 3 yang kedua, nombor 6, seterusnya gandaan 3 yang ketiga iaitu 9, ataupun tambah 3 lagi iaitu 12, tambah 3 lagi iaitu 15. Okey, tapi kita tengok syarat untuk set A ni dia kata kurang daripada 15. Jadi dekat sini nombor 15 ni kita tak boleh senaraikan dia dalam set A. Maka unsur yang ada dalam set A adalah 3, 6, 9 dan 12. Okey, jadi kita tengok untuk soalan A ni 2 tak ada pun dalam set A. Jadi untuk di ruangan tempat kosong ni, kita isikan simbol epsilon. Letakkan di ruangan kosong ni. Okey, jadi kita tulis simbol epsilon kemudian kita buat slash. Jadi ini menunjukkan 2 bukan unsur kepada set A. Seterusnya nombor 12. Okay, nombor 12 ada dalam set A. Jadi nombor 12 simbol epsilon A. Maksudnya 12 unsur kepada set A. Nombor 6 pula ada dalam set A. Jadi 6 simbol epsilon A. Maksudnya 6 unsur kepada set A. Soalan yang seterusnya 4. Jadi 4 tak ada dalam set A. Jadi kita letakkan simbol epsilon dan letakkan slash. Jadi 4 bukan unsur kepada set A. Okay, jadi take note, simbol epsilon yang dibuat slash tu menunjukkan dia bukan unsur kepada suatu set. Jadi hari ini kamu belajar tentang simbol epsilon yang merupakan simbol bagi unsur kepada suatu set. Okey, untuk latihan, sila klik link quizzes di ruangan komen dan terima kasih semua.